Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk kita meluangkan masa kita untuk kita menyambung pengajian kita pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat dan juga bulan yang mulia, bulan Ramadan. Jadi kita mulakan ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sikit lagi tentang pembahasan sifat bagi mazhab Asy'ariyah, manhaj Asy'ariyah. Walaupun ada pembahasan panjang juga semalam tu, sekali-sekala kita layan soalan. Jadi di sini diberitahu Asy'ariyah mengisbatkan 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani iaitu qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar, kalam. Dan semua sifat itu adalah qadim. Ketujuh-tujuh sifat ma'ani itu adalah qadim dan dia satu. Dia tidak berbilang-bilang. Walaupun ada khilaf lah di dalam mazhab, tapi qaul itu tidak mu'tabar. Kemudian semua sifat ma'ani itu dia qaim bizzat, dia qadim, dia satu. Dan daripada sifat-sifat ma'ani itulah, tercabangnya sifat-sifat yang lain. Cuma ada beberapa mutakallimin yang khilaf tentang contohnya sifat iradah dengan sifat kalam. Jadi ada sebahagian berpendapat bahawa iradah itu bukan sifat zat tapi sifat fi'il, sifat perbuatan. Ada juga mengatakan bahawa kalam itu bukan sifat zat tetapi sifat fi'il. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tapi Asy'ariyah ni lah dia. Ketujuh-tujuh sifat ma'ani adalah asas, yang mana tercabangnya sifat-sifat yang lain daripada sifat tersebut. Kemudian di sini disebut wa ma'a ahmiyat bab sifat fil i'tiqad al-asy'ari illa anna zalika lam yamna' min hudusi khilafi fi kathirin min mabahisihi bainal asy'ariyyin ka taqsim as-sifat wa ma yathbutu minha wa ma la yathbut wa tahdid as-subuti was-salbi ila akhirih. Jadi bersamaan dengan kepentingan bab sifat ini di dalam akidah Asy'ariyah, melainkan di situ ada juga tidak tercegah daripada berlakunya khilaf di kalangan ulama-ulama Asy'ariyah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
seperti pembahagian sifat, apa yang sabit, apa yang tidak sabit, kemudian apa yang subuti, apa yang salbi. Kama anna musbitil ahwal من الأشعرية يرون أن قيام الصفات المعاني بالذات يترتب عليه صدور أحكامها، فقيام العلم بالذات يترتب منه كون الله عالما، وهم هنا يفرقون بين المعاني وأحكامها، وبينما يرى منكر الأهوال من الأشعرية أنه لا فرق بين الأمرين، فقيام العلم بالذات هو نفسه كون الله عالما. مسالك الأشعريين في إثبات الصفات الذاتية لله لا تخرج عن ثلاثة مسالك، وهي ما دل فعل الله على إثباتها وهي القدرة، علم، حياة والإرادة، والثاني ما دل وجوب اتصاف الله بكمال على إثباتها وهي السمع والبصر والكلام والبقاء عند من أثبته صفة زائدة، والثالث ما دل الوحي على إثباتها لله وهي اليد والوجه. Di sini ada khilaf. Ada beberapa khilaf di dalam Asy'ariyah, iaitu antara sabitnya sifat ma'ani itu melazimkan hukumnya. Contohnya bila Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu, maka ada satu hukum yang keluar daripada situ, iaitu kaunuhu aliman. Dan sebahagian ulama Asy'ariyah menganggap bahawa kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, itu sifat ma'nawiyah itu adalah hal bagi zat. Antara yang berpendapat mengisbatkan hal itu ialah Imam Abu Bakar Baqilani dan Imam Haramain. Jadi yang tahqiqnya, yang rajihnya itu menafikan hal. Jadi orang yang menafikan hal, ulama Asy'ariyah yang menafikan hal, maka mengatakan bahawa sifat maknawiyah itu adalah amrun i'tibari. Jadi makna kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan itu menunjukkan qiyamus sifat pada zat. Maknanya kaunuhu qadiran maknanya qiyamnya sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Kaunuhu muridan qiyamnya sifat iradah pada zat Allah Ta'ala. Kaunuhu aliman qiyamnya sifat ilmu pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat ma'nawiyah itu dianggap sebagai amrun i'tibari. Subuti, sama-sama subuti, yang isbatkan hal pun subut, yang mengisbatkan amrun i'tibari pun kedua-duanya subut. Tetapi tidak wujudlah, kedua-duanya tidak wujud. Hal, ahwal tidak wujud, amrun i'tibari pun tidak wujud. Tetapi ahwal itu dia tidak wujud, tidak adam, qaim bizat. Cuma amrun i'tibari itu dia tidak dikatakan wujud, tetapi nak dikatakan adam sama sekali pun tidak. Dia sabit, tapi tidak qaim bizat. Tidak qaim bizat. Amrun i'tibari tidak qaim bizat. Dan itu yang masyhur. Itu khilaf lah. Itu tak ada kaitan dengan akidah. Tak ada kaitan dengan akidah. Penamaan sifat itu. Penamaan sifat adalah kategori mana? Martabat wujud dia itu. Adakah martabat ahwal, martabat i'tibar? Itu tak ada masalah, tak ada kaitan dengan. Kemudian begitu juga sifat salbiyah itu, adakah dia adami atau subuti? Ada yang mengatakan dia dia i'tibari. Dia yang sabit dan di'tibari. Dan sebahagian mengatakan sifat salbiyah itu adalah amrun adami, bukan i'tibari. Sebab dia untuk penafian. Dia bukan untuk isbat, tapi untuk menafikan. Jadi nafi lawan dia isbat. Dia kalau nafi macam mana dia bukti? Macam mana dikatakan? Ya, sebab amrun i'tibari dia mesti ada, dia sabit, dinisbahkan kepada sesuatu perkara. Jadi di situ khilaf. Ini bukan bab akidah lah, bab khilaf dalam Asy'ariyah. Bainal ashab ada khilaf. Kemudian ada juga pecahan-pecahan seperti dalam sifat ma'ani itu yang madalla
ma dalla fi'lullah ala isbatiha. Apa-apa yang menunjukkan kepada perbuatan Allah Ta'ala tu mengisbatkannya, sebab tu kudrah, ilmu, hayah dengan iradah. Jadi untuk bila kita mempelajari bahawa dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah wujudnya makhluk ini, jadi di situ menunjukkan Allah Ta'ala itu mesti dia bersifat hayah, dan mesti juga bersifat ilmu, mesti bersifat iradah, mesti bersifat kudrah. Kerana tanpa keempat-empat itu tak mungkin Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu, tak mungkin menciptakan sesuatu. Zat yang nak mencipta sesuatu itu mestilah dia hidup, mestilah dia ada ilmu, mesti dia ada iradah, mesti dia ada kudrah. Kemudian yang tiga lagi, iaitu sama' basar kalam itu madalla wujub ittisafillahi bil kamal ala isbatiha. Itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kalau nak diikutkan tak perlu pun sifat sama' basar kalam di dalam penciptaan alam. Di dalam penciptaan alam, sesuatu zat nak mencipta alam, dia tak perlu sama' basar dan kalam, menurut Asy'ariyah lah. Tapi itu sifat Allah juga, tapi satu menunjukkan kesempurnaan sifat dia. Bukanlah dia ada kaitan dengan penciptaan makhluk. Tak ada kaitan dengan penciptaan makhluk. Sebab tu sama' basar kalam ini dalil yang lebih kuat itu dalil naqli, dalil Quran hadis. Ada pembahasan panjang sifat kalam itu perlu untuk mengisbatkan Rasul, kerana mustahil Rasul itu dilantik menjadi Rasul tanpa zat yang melantik dia itu bersifat dengan sifat kalam. Maka itu akli juga. Ada wajah mengatakan bahawa sifat kalam itu akli. Kerana apa? Apabila Rasul itu diutus, dia mengaku bahawa dia utusan Tuhan. Jadi macam mana dia diberitahu oleh siapa yang dia itu Rasul? Okay, kita kata Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat tahu daripada mana yang bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Jadi macam mana Nabi Muhammad nak menyampaikan kepada Rasul bahawa dia itu utusan kalau dia tak dapat berita daripada Tuhan itu sendiri? Dan Tuhan kalau nak menyampaikan berita kepada Jibril supaya melantik Nabi Muhammad itu, dia mesti ada sifat kalam. Mesti ada sifat kalam. Jadi sebahagian kata sifat kalam itu akli juga. Kerana melalui perutusan seorang Rasul, kita dapat tahu yang mengutuskannya mesti bersifat kalam. Sebab lazimnya, ghalibnya mana-mana utusan itu ialah menyampaikan kalam orang yang mengutuskannya. Kan? Mana-mana Rasul itu menyampaikan, dia muballigh bagi kalam mursil dia. Mursil maknanya yang mengutuskan dia. Tak mungkin seorang Rasul itu dia menyampaikan, tidak menyampaikan kalam mursil, yang mana mursil itu tak bersifat yang sifat kalam. Mustahil. Jadi sebahagian kata sabit dalil akli bagi sifat kalam. Adapun sifat sama' dan basar itu dia khilaf. Jadi kita Asy'ariyah kata dia sifat idrak yang berbeza dengan idrak sifat ilmu. Jadi ada yang mengatakan bahawa sama' basar itu fa'al. Jadi kerana apa? Allah sudah mempunyai sifat ilmu, sedangkan sama' dan basar itu tujuan dia, kalau kita tengok pada makhluk, tujuan dia sama' basar untuk mengetahui, melihat untuk mengetahui, mendengar untuk mengetahui, ataupun melihat untuk untuk lazat, mendengar untuk lazat. Itu mustahil lah bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau melihat dan itu yang kita faham untuk mengetahui, tapi Allah Ta'ala sudah ada sifat ilmu, maka tak perlu melihat dan mendengar. Akal lah, menurut akal. Jadi kita kata tak, itu sabit dengan dalil naqli Quran hadis mengatakan Allah tu bersifat sama' dan basar, bukan bahagian daripada ilmu. Walaupun sama-sama idrak. Ilmu pun idrak dia inkisyaf. Sama' basar pun idrak dia inkisyaf juga, tapi berbeza. Tapi inkisyaf yang berbeza, idrak yang berbeza. Contohnya kalau kita mengetahui sesuatu dengan kita mendengar sesuatu dan melihat sesuatu tak sama. Jadi kita tahu wujudnya Mekah dan Kaabah. Kita tahu lain. Kemudian kita pergi ke Mekah buat haji, buat umrah, kita tengok Kaabah tu tak sama, idrak dia lain.
Tapi masyhurnya ketiga-tiga sifat ini sabit dengan nakal, dengan Quran hadis, menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, madallal wahyu ala isbatiha lillah wa hiya al-yad wal wajh. Contohnya lah, iaitu sifat-sifat yang mana wahyu menunjukkan pengisbatannya. Ini kita dah bahas panjang lah ni, tentang dipanggil sifat-sifat khabariyah. Asalnya semua sifat-sifat yang diceritakan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran, melalui wahyu itu, ataupun Nabi Muhammad dengan hadis dia, itu kita panggil sifat khabariyah secara lughah. Secara lughah dipanggil sifat khabariyah semuanya. Sifat yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Cuma secara makna khususnya sifat khabariyah ini dikekalkan kepada sifat-sifat yang mana akal tak dapat nak memahami. Akal tak dapat nak memahami yang Allah bersifat dengan sifat tersebut. Sebab apa? Selain daripada dia dianggap sebagai sifat, dia juga merupakan jawarih pada zahirnya. Yad, wajah, kan, mata, telinga dan sebagainya, itu kan secara zahirnya dia bukan sifat, dia adalah dia adalah anggota jawarih. Paling pun boleh kata dia wasfiyah, dia bukan sifat, ataupun ada alal qaul biha mengata itu wasfiyah bukan sifat. Maka akhirnya dikekalkanlah sebagai sifat khabariyah. Maka kita tidak membahaskan tentang sifat khabariyah kerana dia termasuk dalam ayat mutasyabihat. Jadi apabila ada salafus soleh mengisbatkan yad, wajah dan sebagainya, termasuklah Imam Abul Hasan Asy'ari, kalau sahihlah kitab Ibana, kitab Risalah ila Ahli Thagri, Maqalat Islamiyyin itu memanglah sahih, dinisbahkan kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Cuma yang paling banyak kontroversi itu kitab Ibana dan juga kitab Risalah ila Ahli Thagri. Dalam tu disebutlah, tapi apa yang saya baca sekarang saya faham, tak ada masalah kerana kita Asy'ariyah bukanlah menafikan salafus soleh. Asy'ariyah tu memang penerus mazhab salafus soleh. Cuma bezanya kita ni menambah pendekatan yang baru, iaitu hujah-hujah akli untuk mengisbatkan apa yang telah diisbatkan sebelum itu. Jadi menyandarkan kepada Allah Ta'ala segala apa yang telah disandarkan kepada zatnya itu kita terima, dan tapi ada syarat tanzih di situ. Syarat tanzih. Sebab apa? Zahir dia memberi waham kepada tashbih dan tajsim. Zahir ayat itu memberi waham kepada tashbih dan tajsim, maka di situ diisbatkan tetapi ditanzihkan. Cuma bila zaman berubah, maka pendekatan untuk mengisbatkan itu kadang-kadang boleh menyebabkan sebahagian masyarakat awam itu terjebak kepada tajsim dan tashbih. Maka diambil pendekatan takwil. Takwil pun secara zanni, bukan qat'i. Itu pun ada maslahat, ada hajat. Walaupun isbat semua wajib isbat. Cuma isu dia di situ, adakah dia merupakan sifat ataupun zat. Maka siapa yang mengatakan zat, sifatul a'yan atau jawarih, maka jelaslah dia tajsim, dia mujassimah atau musyabbihah. Tapi yang mengisbatkannya semuanya mengisbatkan dia sebagai sifat. Maka tak dapat nak difahami tangan sebagai sifat. Jadi akhirnya dikategorikan sebagai sifat-sifat khabariyah yang kategori mutasyabihat. Itu saja. Sebab apa? Bila kita cuba menafikan itu, nanti ada pula waham pula mengatakan kita ni mu'attilah. Itu masalah dia. Jadi salaf itu sebenarnya bila mengisbatkan sifat khabariyah itu kerana nak menolak Jahmiyah yang menolak sifat, menolak Mu'tazilah, Jahmiyah dipanggil Mu'attilah. Tetapi itulah, bila mengisbatkanlah berbawa kepada tajsim dan tashbih pula. So kalau isbat dia pergi kepada tajsim, tashbih. Kalau nafi dia pergi kepada Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Akhirnya Asy'ariyah ambil pendekatan yang tengah.
boleh nak meneruskan manhaj salaf mengisbat, tapi isbat sebagai khabaran, sebagai ayat Al-Quran, sebagai hadis sahaja, tanpa membahas mendalam tentang bab tu. Dan kena ada tanzih, iaitu tangan yang bukan jisim, bukan juzuk, bukan anggota, bukan jawarih, bukan juzuk daripada zat, bukan. Itu kena tanzih. Sebab tu bila masuk kepada itu, saya banyak kata bila kaif. Bila orang Arab dulu dia dah lengkap bahasa dia. Bila disebut bila kaif saja, berarti sudah menafikan bahawa dia bukan zat, dia bukan jawarih, dia bukan jisim. Ada yang kata laisa ka aidina, itu pun saya dah jelaskan sebelum ni. Apapun, yang penting dia bukan juz'un minaz zat. Sebab dalam falsafah sifat ni, ataupun sesuatu syai' itu, dia sama ada, dia pecah kepada dua saja. Zat, sifat. Zat dan sifat. Cuma kalau zat ini ada qadim, ada hadis, sifat pun ada qadim, ada hadis. Saya dah bahas sebelum ni. Jadi zat yang qadim itu adalah zat Allah Ta'ala, dan zat dia tidak menyerupai zat yang hadis. Sebab zat yang hadis itu ada sifat nafsiah dia. Saya dah bahas panjang sebelum ni. Itu dia berupa jisim, murakab, mutahayyiz, harakat, sukun, dan ijtima', iftiraq dan sebagainya lah. Dan dia ada juzuk minazat. Bila dia murakab, berarti dia ada juz'un minazat. Zat Allah Ta'ala dia tidak ada juzuk-juzuk, tidak berjuzuk-juzuk, tidak murakab. Jadi tidak boleh dikatakan bila tangan Allah tu adalah juzuk daripada zat dia, tak boleh. Maka itu menunjukkan dia jisim. Kemudian pada sifat pula, ada yang namanya sifat hakiki, sifat zat ataupun sifat hakiki, sifat ma'ani. Sifat zat, sifat hakiki, sifat ma'ani, itu samalah tu. Maksudnya sifat yang merupakan amrun zaid ala zat, amrun zaidun ala zat, satu tambahan pada zat, tapi dia bukan zat dan bukan ghairu zat. Dia bukan zat dan bukan ghairu zat. Dia qaim bizat. Dia zaidun qaim bizat. Itu sifat ma'ani, sifat hakiki, sifat zat. Kemudian ada yang sifat satu lagi dipanggil sifat salbi. Sifat salbi ni dia bukan sifat yang hakiki, tetapi dia hanya sekadar i'tibar untuk menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat. Sifat salbiah lah, salbi. Kemudian ada sifat idhafi. Sifat idhafi ini sifat yang dia dinisbahkan kepada sesuatu. Ada penisbahan kepada sesuatu. Contohnya macam kaunuhu aliman itu kan ada nisbah kepada ilmu. Kaunuhu muridan ada nisbah kepada iradah. Kaunuhu mutakalliman itu nisbah kepada kalam. Begitu juga semua fi'al, sifat-sifat fi'al, sifat-sifat af'al itu nisbahnya kepada kudrah. Jadi itu dipanggil sifat idhafi ataupun sifat i'tibari. Yang ini tidak qaim bizat lah. Sebab dia boleh jadi hadis, boleh jadi dia hudus. Dia boleh taghayyur, berubah-ubah. Maka sesuatu yang hadis, yang taghayyur, yang berubah-ubah, dia bukanlah sifat zati yang qaim pada zat Allah Ta'ala. Itu Asy'ariyah lah. Itu Asy'ariyah punya pemahaman ataupun falsafah mengenai sifat. Jadi sebab tu bila tangan, wajah dan sebagainya zahirnya menunjukkan juz'un minaz zat, sedangkan mustahil Allah Ta'ala itu ada zatnya berjuzuk-juzuk. Jadi kita kata dia bukanlah juz'un minaz zat, dia adalah sifat, kategori dia sifat khabariyah. Dan paling pun nak isbat sifat ma'ani yang qaim bizat, sifat ma'ani, bukan sifatul a'yan ke sifatul juz', apa ni, anggota dan sebagainya, bukan. Okey, selesai. Rabi'an, yang keempat, la yasbutu al-asy'ariyun as-sifatul ikhtiyariyah al-muta'alliqah bil masyiah al-qa'imah bizat wallati yu'abbiruna anha bihululil hawadis. Wa sababu zalika kama sabaqa ma'na annahum tasawwaru anna
ayat anna ayat taghayyurin yalhaqu billahi ta'ala bimafhumiha lihadha at-taghayyur wa mahma balagha hajmihi wa huwa yadullu ala hudusin man ittasafa bihi wa qad kana min ahammil adillatil mutakallimin ala isbatil hudusil alam yartakizu ala isbati anna at-taghayyur dalilun ala al-hudus min man yattasifu bihi man yuttasafa bihi wal alam mutaghayyirun fa huwa izan hadisun wa ittirad syartun li sihhatid dalilil aqli. Jadi di sini Asy'ariyah tidak mengisbatkan sifat-sifat ikhtiariyah yang berhubungan dengan masyiah yang qaimah bizzat, iaitu sifat-sifat yang menunjukkan dia berubah-ubah. Sifat af'al lah, sifat af'al. Bukan tidak mengisbatkan, maksudnya menafi di sini. Ini yang selalu yang Asy'ariyah kena ni. Jadi contohnya setiap benda yang berubah-ubah, setiap sifat yang menunjukkan perubahan. Contohnya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mencipta, Allah membinasa, Allah memberi rezeki, Allah menarik rezeki, Allah memuliakan, Allah menghinakan, Allah menghidupkan, mematikan, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala ghadab, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala gembira. Itu semua fa'al dan infial dia panggil. Kalau reda, ghadab itu dipanggil infial. Yang lain tu af'al lah. Jadi semua infialat dengan af'al tu, itu semua tidak qaim bizat. Asy'ariyah kata yang sifat-sifat af'al dan infial ini yang mana dia berubah-ubah, yang mana berubah-ubah itu menunjukkan hudus, menunjukkan baru, khilaf dengan qadim, khilaf dengan sifat qidam Allah Ta'ala, maka kita kata dia tidak qaim bizat, tidak qaim bizat. Tapi nisbah kepada Allah Ta'ala tu tak dinafikan sebenarnya. Kita kata dia subuti, dia benda yang sabit dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Mustahil lah kita nafikan af'al daripada Allah Ta'ala tu, mustahil. Dalam sifat wahdaniyah kan kita dah bahas, wahdaniyah fil af'al tu maknanya menafikan kam munfasil. Maknanya af'al itu semuanya dinisbahkan kepada Allah. Selain Allah tidak ada af'al. Jadi takkanlah kita menafikan af'al kot. Ni Wahabi biasalah tak faham Asy'ariyah, kata Asy'ariyah nafikan semua. Jadi tetapi mesti dia bukanlah qaim bizat. Kalau dia sifat tersebut menunjukkan taghayyur, menunjukkan hudus, maka dia tidak qaim bizat. Sebab apa? Kalaulah sesuatu yang bersifat hudus qaim pada zat yang qadim, maka akan menyebabkan zat itu pun jadi hudus. Dia tak qadim lagi dah. Dia akan jadi hadis. Kita dah belajar dah Allah tu mukhalafah lil hawadis. Maka zat Allah bukan mahal lil hawadis. Jadi sifat-sifat af'al yang berubah-ubah, yang menunjukkan taghayyur, hudus, itu kita kata dia tidak qaim bizat, tapi dia sabit dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, dia amrun i'tibari. Semuanya umurul i'tibariyah sahaja. Semua sifat af'al itu umurul i'tibariyah, begitu juga infial, begitu juga infial. Tetapi semuanya ada kembali kepada sifat ma'ani. Kembali kepada sifat ma'ani. Kebanyakan af'al semua kembali kepada sifat qudrah. Kadang kebanyakan infial kembali kepada iradah. Kebanyakan infial kembali kepada sifat iradah. Af'al kembali kepada sifat qudrah. Kebanyakan, bukan semua lah. Dan ada yang kembali kepada sifat-sifat ilmu, ada yang kembali kepada sifat sama' basar, kalam dan sebagainya. Masyhur lah kalau macam Ibn Taymiyah atau Wahabi, dia orang kata Asy'ariyah menafikan Allah redha, menafikan Allah ghadab. Tidak. Asy'ariyah kata, kita tanya dulu, apa maksud redha dan ghadab yang kita faham? Jadi kalau ghadab itu yang kita fahamlah secara zahirnya, ghadab murka, marah murka. Ghadab itu ghilyaanud dam, darah mendidih. Makna yang kita faham bila orang tu marah, darah dia panas, darah dia mendidih, maksud darah dia panas kan? Darah dia panas, jadi dia geram lah.
Maka itu dia punya mabda' dia. Kemudian royah dia, bila dah marah macam-macam lah, maki hamun, pukul-pukul, dan itu royah dia, pemuncak dia, penghujung dia. Jadi kita kata mustahil. Mustahil kita kata Allah Ta'ala tu darah mendidih, Allah Ta'ala tu darah dia panas, dia ada darah ke? Itu yang kita faham ghadab yang zahir, yang lurah, wada'ul lurah kan. Mana hakikat ghadab di sisi manusia. Walaupun dia orang ada kaedah dia, apabila diidhafahkan kepada Allah, dia bermakna lain, ialah okey, tak ada masalah. Tapi kita sekarang ni, setiap orang dia faham dengan bahasa, dengan lafaz. Bahasa itu dia faham dengan lafaz. Lafaz tu menunjukkan satu makna. Makna dia, kalau makna hakikah itu wad'ul awal, peletakan yang pertama. Bila sebut ghadab saja, marah saja, murka, atau sebut redha, kita lah, manusia ni kita boleh faham, sebab kita pun ada perasaan ghadab, murka, kita pun ada perasaan redha. Jadi bila dikaji apa itu redha, apa itu ghadab, jadi akan maknanya kalau ghadab contohnya ghilyanul dam, itu mabda' dia, mempunyai asal dia. Kemudian daripada itu royah dia, kita marah, atau kita maki hamun, atau pukul dan sebagainya. Maka makna itu mustahil. Itu yang kita nafikan. Kita kata kita nafikan makna redha dan ghadab itu daripada Allah, makna yang kita faham. Maka ulama menjelaskan bahawa di sini yang makna mabda' itu, makna asal dia itu, iaitu ghilyanul dam, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi kemudian kita kata apabila Allah Ta'ala itu murka, kita hanya boleh faham makna royah dia saja. Makna royah dia, contohnya bila orang tu marah, dia mesti membalas. Jadi kita kata al-intiqam. Allah tu kan al-muntaqim. Allah tu al-muntaqim, maha menyeksa. Jadi itu royah daripada mabda' yang merupakan kembali kepada sifat iradah dan kudrah. Kembali kepada sifat iradah dan juga sifat kudrah. Jadi kalau iradah bermaksud Allah iradatul intiqam. Kalau redha iradatul in'am. Itu yang kita faham. Kita cuba memahami antara mabda' dengan royah ni. Begitu juga rahmah. Sifat rahman, sifat rahim, itu sifat fa'il. Kalau dilihat pada royah dia sifat fa'il. Dilihat pada mabda' dia sifat zat, kembali kepada iradah dan kudrah. Kalau kita faham rahmah itu riqqatun fil qalb. Riqqatun fil qalb, kelembutan hati. Takkan kita kata Allah Ta'ala itu lembut hati. Allah ada hati ke? Jadi kita tak tahu makna mabda' dia. Jadi kembalikan kepada mabda' yang wujud pada zat, iaitu iradah dan kudrah. Jadi bila Allah Ta'ala itu bersifat rahmah, yarhamu kan, merahmati, bermaksud iradatul ihsan atau iradatul tafaddul dan sebagainya lah. Menginginkan untuk memberikan kelebihan, menginginkan untuk beri kebaikan. Itu yang kita faham, tanpa kita menafikan semua sifat-sifat. Cuma kita kata dia tidak qaim bizat. Maksudnya bukanlah Allah Ta'ala tu ada riqqatun fil qalb, bukannya Allah Ta'ala tu ada ghilyanul dam. Itu yang kita nafi. Itu yang kita nafi. Dan kita kata semua sifat af'al itu adalah royah dia dan mabda' dia kepada sifat ma'ani. Mabda' dia sifat ma'ani. Kerana apa? Kerana benda tu dia berubah-ubah, dia taghayyur. Marah dia tu. Contohnya Zaid buat satu dosa. Bila Zaid buat satu dosa, Allah murka. Kemudian Zaid bertaubat, Zaid buat satu kebaikan. Lepas tu Zaid buat dosa lagi. Allah redha, Allah tadi dia redha, sekarang Allah murka balik. Lepas buat dosa, dia taubat lagi. Dia buat baik, Allah redha. Lepas tu dia buat dosa lagi, Allah murka. Jadi disebabkan Zaid, Allah tu berubah-ubah, kejap redha, kejap murka, kejap redha, kejap murka. Itu belum lagi Zaid buat dosa, Ammar buat baik. Zaid buat jahat, buat benda dosa, Allah murka. Dalam masa yang sama, Ammar buat benda baik, Allah redha. Jadi serentak dalam masa yang sama, Allah redha pada Zaid, Allah murka pada
Allah redha kepada Ammar. Mustahil. Jam'ul baina naqidain. Maknanya dari mana boleh satu zat dalam masa yang sama dia redha, dalam masa sama dia murka. Tu kalau maknanya kan manusia ada yang kufur sekarang ni, ada yang Islam. So Allah tengah murka. Mustahil. Jadi kalau kita kembalikan kedua-dua sifat redha dan sifat ghadab itu kepada zat, mustahil. Dan kalaulah berubah-ubah kejap redha kejap murka, kejap redha kejap murka, mustahil. So kita kata itu sifat af'al. Itu sifat af'al. Sifat af'al tu dia memang hudus, dia memang baru. Dan dia berubah-ubah kejap redha ataupun infial lah, sama af'al infial lebih kurang. Tapi infial af'alul qalb, Jadi kita tak nafikan, kita nafikan qiyamu bizzat saja. Jadi kita kata semua kembali kepada mabda' asal dia, iaitu iradah. Maknanya bila Zaid buat baik, Allah iradatul in'am, iradatus sawab, isalus sawab. Kemudian kalau Zaid tu kalau buat dosa, Allah Taala iradatul intiqam, Allah Taala ingin menyeksa dia. Itu maknanya apa saja yang berubah-ubah itu kembali kepada sifat fa'al, dan dia adalah ghayah bagi mabda' asal sifat ma'ani yang qaim bizat. Ini Asy'ariyah punya faham lah. Sebab apa? Kita punya basic kita mukhalafatul ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tu bersalahan dengan hawadis, maksudnya ya tidak boleh kita jadikan zat dan sifat Allah Ta'ala mahal lil hawadis. Jadi segala sifat yang memberi makna taghayyur, memberi makna hudus, memberi makna hawadis, maka itu tidak qaim pada zat. Hanya dijadikan sebagai nisbah kepada Allah Ta'ala saja, dianggap sebagai sifat af'al ataupun infial, dan dia adalah cabang kepada sifat ma'ani yang qiyam bizat. Mabda' dia sifat ma'ani, dan dia punya ghayah dia saja yang sifat af'al. Itu Asy'ariyah lah. Dan ini semua furu'. Ini semua furu' bukannya usul. Kalau salafus soleh dia tak bahas semua ni. Salafus soleh dia tak bahas apa yang saya bahas tadi. Kalau dia cuba nak bahas juga, berarti dia bukan salafus soleh. Itu je. Kita hanya pergi lebih mendalam. Cuma kita secara ijmali kan. Asy'ariyah secara kan Allah Subhanahu wa taala itu wajib bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Itu basic dia, usul dia. Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat-sifat yang tidak sempurna, yang kurang, yang tidak layak bagi dia. Itu basic dia. Kemudian sifat itu bahagi dua, sifat zat, sifat af'al, sifat ini sifat ini ghayah, ini mabda', ini taghayyur, ini tak taghayyur. Ini semua perbahasan furu'. Qadim dan azali khilaf. Qadim dan azali khilaf. Adakah qadim dan azali ini ada sama muradif ataupun dia tak sama makna dia? Saya tengok ada sebahagian Imam Bajuri kata qadim dan azali yang tahqiqnya qadim dengan azali itu
dia muradif sama, tapi khilaf dengan ulama-ulama lain. Imam muhakkik yang lebih tahqiq lah. Imam Taftazani kata tak, mustahil. Sebab apa? Yang qadim mustahil ataupun la yaqbalul adam, istihalatul adam. Qadim itu mustahil dia adam, jadi tidak boleh dinisbahkan benda pada benda yang makdum. Tak boleh. Kalau azali lebih umum lah. Wujud boleh masuk benda yang makdum. Kalau qadim ataupun qidam hanya khusus kepada benda yang maujud saja, khusus kepada benda yang maujud. Sebab tu sifat ma'ani la awala lahu. Sebab apa? Sifat ma'ani memang wujudi, jadi dia maujud. Sifat salbiyah kita tak boleh kata dia maujud la awala, kita kata ma la awala lahu. Jadi ma tu kan umum, ma boleh jadi wujudi, ma boleh jadi adami. Ma termasuk dua-dua. Sedangkan sifat salbiyah itu yang rajihnya kata dia adami. Dia adalah adami, dia bukan wujudi lah, tu jelas. Cuma adakah maksud wujudi di sini ni wujudi yang maujud ataupun wujudi mutlaqus subut atau mukuk, itu khilaf lafaz lah. Jadi masalah tiba-tiba pergi kepada metod terjemahan per kata tu, ini bukan masalah per itu tak ada masalah. Dia masalah menterjemahkan per itu. Dia nak mengatakan bahawa kenapa kita menterjemahkan semua sifat ma'ani itu kepada benda yang i'tibari. Contohnya kalau kudrah diterjemah dengan berkuasa. Berkuasa itu amrun i'tibari katanya. Iradah tu berkehendak tu, maksudnya imbuhan ber itu menunjukkan amrun i'tibari, tidak menunjukkan amrun wujudi. Jadi untuk menunjukkan bahawa sifat ma'ani itu dia wujudi, maka Padai menggunakan imbuhan per. Itu betul, saya setuju. Di mana cuma masalahnya per itu tidak digunakan. Baba di Taudin bersebut orang tak guna per, tapi Padai gunalah. Jadi siapa yang ikut tarik dia, anak murid dia, dah tentulah ikut anak guru dia, ikut guru dia. Itu tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Sebab apa? Lafaz semua sifat ma'ani itu sama ada dia masdar atau isim masdar. Ada yang masdar, ada yang isim masdar. Sedangkan kita tahu masdar tu madalla alal hadas. Madalla alal hadas wal fi'al. Sesuatu yang menunjukkan bersatu kejadian atau perbuatan. Dia memang amrun i'tibari. Hadas dengan fi'al, af'al semuanya amrun i'tibari. Jadi dia bercanggah dengan bila kita melihat kepada lafaz dia, berarti dia menunjukkan masdar. Dari ini amrun i'tibari, sedangkan kita kata sifat ma'ani itu sifat yang wujudi. So sebab tu ulama dalam Hasyiah Amir disebut, dia kata ma laisa bi ma'nal masdari lakin bil ma'nal ismi, bi ma'nal ismi. Sebab ismi itu dia kata menunjukkan benda tu wujudi. Ismi wujudi itu pun sebenarnya fihi nazar juga. Kalau kita bermakna ismi lah, bukan makna masdari pun, ismi itu sendiri pun ada khilaf, adakah dia wujudi ataupun bukan wujudi. Kita tak boleh kata qat'i ismi itu wujudi, tak juga. Khilaf juga ismi itu wujudi ataupun, cuma nak mengelakkan daripada dia bermakna masdari, dikatakan bermakna ismi. Jadi ismi itu sendiri ada pembahasan yang panjang, adakah ismi itu wujudi atau ghairu wujudi. Jadi sebenarnya dia nak bawa supaya orang awam tak tahu pun. Orang awam dia bila terjemahkan sifat kudrah berkuasa, dia tak tahu pun apa itu wujudi, apa itu i'tibari atau hal ke, dia tak tahu. Orang awam tak tahu. Dia tahu kudrah Allah Maha Kuasa, itu dia tahu. Dan berkuasa itu bukanlah kita nafi, kan tak boleh nafi. Kalau kita nafi Allah berkuasa itu kufur. Sebab dia lazim bagi sifat kudrah. Kita boleh kata berkuasa itu sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Jadi berkuasa itu sebenarnya lazim bagi kudrah.
Jadi tak ada masalah kalau terjemahkan kudrah dengan berkuasa bagi orang awam. Bagi orang awam. Sebab itulah yang dia faham. Kalau diterjemahkan perkuasa, kehendak, kata itu, orang jadi pening. Orang mula confuse. Apalagi orang yang tak pernah guna perkataan tu. Kemudian lagi, bila ada pula lah ustaz yang kata salah terjemah dengan berkuasa. Salah terjemah. Bila salah tu jadi, lagilah kalau dipersalahkan orang akan melenting. Salah. Jadi, sebab bahasa kita tak cukup, maka kita gunakan apa yang ada. Sebab kita maknanya zikrul lazim wa muradul malzum atau zikrul malzum muradul lazim, tak ada masalah. Itu Allah Ta'ala sendiri buat dalam Quran, Nabi pun sebut. Kebanyakan kita sendiri pun kadang-kadang kita pakai tanpa kita sedarilah. Jadi kudrah itu lazimnya berkuasa. Tak ada masalah. Kalau cuma nak ikut kaedah yang sebenar, memang betul. Kalau diterjemahkan untuk menunjukkan dia wujudi, nanti orang petikaikan juga. Ada juga perkataan itu menunjukkan makna lain. Akan petikaikan juga. Qat'i bila kata guna imbuhan itu berarti dia mesti wujudi. Tak juga, orang akan petikaikan penyapu alat. Jadi adakah sifat Allah Ta'ala itu alat? Orang petani itu isim fa'il. Jadi sekarang ni adakah dia isim fa'il? Bukan lagi sifat ma'ni. Sifat ma'ni bukan isim fa'il, sifat ma'nawiyah. Orang akan petikai kau juga, ada ruang, masih ada isyik situ. So kita tak boleh kata qat'i Cumalah macam Padai, saya baca Baqarah, apa yang saya baca, dia kata dia menyalahi ulama-ulama lain di dalam menterjemahkan sifat ma'ani dan menggunakan imbuhan untuk menunjukkan sifat ma'ani itu dia wujudi. Tak ada masalah. Bagi orang yang faham, tak ada masalah. Tapi biasalah dia takkan sepi lah, yakhlu anil iskal. Ada orang yang akan tak setuju, tu biasalah. Itu biasa. Saya tak, sebab tu kalau saya punya pendirian, lebih baik jangan diterjemahkan. Cukup kita kata sifat apa? Sifat kudrah. Sifat apa? Sifat iradah. Tujuh perkataan je tak boleh hafal kot. Kan daripada nak terjemah berkuasa dengan perkuasa bergaduh sampai tahap menyesatkan, mengkafirkan, itu kan parah namanya. Itu apa apsal lah sampai tahap macam tu. Jadi saya ambil jalan tengah, senang, tak payah terjemah lah. Tapi kalau terjemah dengan pun boleh, terjemah dengan ber pun boleh. Bermakna kalau terjemah dengan ber itu maksudnya bukan terjemah betul-betul makna sifat itu, terjemah lazim dia. Terjemah lazim dia, kelaziman bagi sifat itu. Itu menurut saya lah. Saya lagi suka sifat apa? Sifat kudrah. Apa dia makna dia? Ya ta'ta bihil ijad wal i'dam ataupun taksiru bil ijad wal i'dam. Ya bagi definisi sifat. Tak payah nak. Ataupun kita terjemah secara lughawi. Kalau terjemah secara lughawi, memanglah kudrah itu kuasa. Memanglah ilmu tu dengar. Jadi terjemah secara lughawi. Sebab orang-orang awam, manalah dia tahu ini lughawi, ini maknawi, ini masdari, ini ismi. Dia tak tahu. Penuntut ilmu atau pulanglah pada guru dia. Kalau dia ikut guru dia, semuanya tarik pada ikut je, tak ada masalah. Yang tak setuju, itu je. Tak perlulah saling menyesatkan satu sama lain. Kenapa? Benda furuk habis-habisan pun. Bukannya benda usul. Tapi dari segi ada wajah lah. Apa yang Padai buat tu ada wajah. Dia alim besar. Dia bukan jahil kan. Dia alim besar. Dia tahu, dia nampak. Maknanya menterjemahkan kepada benda yang iktibari. Padahal sifat ma'ani itu sifat wujudi. Bagi itu saya punya pendirian tak payah terjemah. Kalau nak terjemah pun boleh, ber pun boleh. Cuma itu menunjukkan dia wujudi, ber itu lazim bagi dia. Itu saya lah. Imam Abul Hasan Asy'ari dengan golongan Asy'ariyah. Imam Abul Hasan Asy'ari pengasas lah. Pengasas. Asy'ariyah ni penerus lah. Asy'ariyah ni ulama-ulama yang meneruskan fahaman atau pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari. Dalam masa yang sama menambah-nambah lah, menukar-nambah jadi mazhab. Dia mazhab ni asalnya mazhaba ilaihil mujtahid. Maknanya pendapat seseorang mujtahid. Dalam bab akidah ni, maka Imam Abul Hasan Asy'ari seorang mujtahid. Jadi dia berijtihad, mengeluarkan pendapat-pendapat dia. Ingat bila ijtihad itu mestilah benda-benda furuk
benda-benda yang bukan benda asas, benda yang belum jelas. Benda yang sudah jelas tidak boleh ijtihad. Benda yang sudah jelas tidak boleh ijtihad. Benda yang kurang jelas, yang masih samar-samar, maka di situ dia berijtihad. Bila dia berijtihad, dia ada kaedah dia untuk berijtihad. Kaedah untuk berijtihad, kaedah untuk memahami, dan ijtihad ini mesti disandarkan kepada nas. Tidak boleh berijtihad yang tidak disandarkan kepada nas ataupun akal semata-mata, tak boleh. Ijtihad mesti bersandarkan kepada nas. Jadi nas itu yang ghairu sarih, nas yang ghairu sarih, yang zanni, bukan qat'i. Kalau nas yang sarih, nas yang qat'i, tidak boleh ijtihad. Apalagi sudah ijma'. Ini nas yang ghairu sarih, nas yang zanni, maka di situ timbullah ihtimal. Ada ihtimal. Jadi bila ada ihtimal, ulama ijtihad. Maka mujtahidlah yang akan berijtihad, mengeluarkan pendapat dia. Dan dia ada kaedah dia sendiri dalam berijtihad. Dia ada manhaj dia, dia ada kaedah dia sendiri dalam berijtihad, berbeza dengan mujtahid lain. Kemudian apabila dia berijtihad, gunakan manhaj dia, menghasilkanlah hasil-hasil ijtihad dia itu, akhirnya diikuti oleh ulama-ulama murid dia, ikut ulama lain, ikut, maka di situ terbentuknya mazhab. Kalau misalnya pendapat dia tu tak diikuti, maknanya hanya akhirnya tinggal pendapat dia sajalah. Biasanya secara khusus makna mazhab itu ialah suatu manhaj yang diasaskan oleh seorang mujtahid dan ada manhaj dia diikuti oleh ulama-ulama lain, yang akhirnya ulama itu akan dinisbahkan kepada mujtahid yang mengasaskannya. Jadilah contohnya Syafi'iyah ataupun Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu nisbah kepada pengasas dia, pengasas manhaj tersebut. Faham Itu beza Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi tapi tak semestinya apa yang di pendapat yang diasaskan oleh pengasas dia itu 100% diikuti oleh ulama dia, pengikut dia, tak juga. Tak semesti 100%. Ada sebahagiannya ditolak juga. Ada sebahagian pendapat imam itu sendiri ditolak. Itu mana-mana mazhab pun sama. Imam Syafi'i sendiri ada pendapat dia ditolak oleh Asy'ariyah. Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri ada pendapat dia yang ditolak oleh ulama Asy'ariyah. Itu biasa. Dia tak semestinya kalau ini mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari maka semua kata-kata kena ikut semua, tak. Tak juga. Dia akan ada ijtihad yang berbeza. Tapi kita kata majoritinya dia ikut manhaj imam dia. Biasa orang, Imam Abu Hasan Asy'ari tak kata macam tu pun, ulama Asy'ariyah kata macam tu. Itu orang tak faham mazhab tau. Orang tak faham mazhab. Berkehendak menghasilkan berkehendak. Itu masalah lah dia. Kalau dijadikan dah jadi qiyamul makna bil makna, takut jadi macam tu lah. Qiyamul makna bil makna masalah. Tapi kalau dia kata berkuasa tu, maksudnya dia seolah-olah dia macam menganggap macam ahwal lah. Maknanya berkuasa itu ahwal ataupun i'tibari. Itu tak ada masalah. Macam mana sifat ma'ani itu mengeluarkan hukum ma'nawiyah, kan lazim bagi dia. Itu kalau itu dia maksudkan, tak ada masalah. Saya dah beritahu Imam Ghazali dalam Iqtisad fil I'tiqad, dia kata khilaf sekarang ni adakah daripada Allah Taala itu qadir kemudian akan menghasilkan kudrah, ataupun daripada kudrah terhasilnya qadir. Maksudnya adakah kerana Allah Taala itu dia qadir ataupun qadir, sifat maknawiyah, maka di situ wajiblah dia ada kudrah, ataupun sebaliknya disebabkan dia ada kudrah lah dia itu qadir. Itu khilaf Imam Ghazali pun sebut dalam Iqtisad fil I'tiqad. Dia kata dari segi lughah memang kudrah dulu baru qadir. Sebab kudrah tu istiqaq dia. Kalau qadir itu mustaq dia. Tapi kalau dari segi apa yang warid dalam Al-Quran, itu semuanya maknawiyah, semua kebanyakannya maknawiyah. Kebanyakannya, kecuali beberapa seperti ilmu dan kudrah pun Allah tak sebut, Allah sebut qawi. Allah sebut quwah. Jadi kalam pun Allah sebut bukan kerana kalam sifat, kalam lafzi Quran tu. Jadi kebanyakannya sami', basir, qadir.
Dan iradah langsung tak ada. Iradah semua fa'al. Iradah dalam bentuk fa'al. Iza arada syai'an fa'alul lima yurid. Jadi semuanya istiqaq. Semuanya istiqaq. Jadi khilaf sekarang ni. Kalau dari segi lughah memang masdar dulu baru yang lain-lain. Kalau dari segi nas maknawiyah dulu baru dia kembali kepada istiqaq dia, iaitu kudrah, iradah, ilmu. Jadi sekarang dia isu dia kat situ. Okay, sekarang ni nak tanya, berkuasa itu adakah ta'alluq ataupun dia lain lagi daripada ta'alluq? Berkehendak menghasilkan berkehendak, berkuasa menghasilkan berkuasa. Okay, nak tanya, menghasilkan itu ta'alluq ke bukan? Itu nak kena pastikan dulu. Kalau dia sama dengan ta'alluq, kenapa? Maknanya tak ada masalah lah. Maknanya iradah ada ta'alluq dia, kudrah ada ta'alluq dia. Dan ta'alluq ni amrun i'tibari lah, kaul yang masyhur. Kaul yang masyhur, ta'alluq ni amrun idafi, amrun i'tibari. Walaupun Imam Abdul Hasan Asy'ari kata ta'alluq itu nafsus sifat. Ta'alluq itu nafsus sifat, sifat nafsiah bagi sifat. Ta'alluq itu adalah sifat nafsiah bagi sifat ma'ani. Sebab tu Imam Fakhri Ar-Razi akhirnya pergi kepada sifat ma'ani ni i'tibari, bukan wujudi. Ada taraddud antara dua kaul. Tapi tak tahu, kena tanya dia orang tu. Saya pun tak pasti yang sebenarnya apa maksud. Saya tak pernah mengaji Tarik Pada'in ni, tapi tak tahu apa maksud dia. Kalau dia nak katakan benda itu ta'alluq, atau kalau bukan ta'alluq, masalah lagi. Kalau maknanya berkehendak menghasilkan berkehendak, apa maksud menghasilkan tu? Mana kalau bukan ta'alluq? Kalau kita menghasilkan tu hukum yang yang sabit daripadanya, contohnya daripada kudrah, jadilah kaunuhu qadiran bagi yang isbatkan ahwal kan. Yang isbatkan ahwal, makanya sifat ma'ani itu kan dia menuntut satu hukum. Menuntut satu hukum, iaitu daripada kudrah jadi kaunuhu qadiran. Jadi kaunuhu qadiran kan sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah itu adalah hukum bagi sifat kudrah, sifat ma'ani. Mungkin itu maksud dia, saya tak tahu kan, kena tanya kena tanya dia orang. Menghasilkan tu memang masalah sebenarnya. Sebab tu bila menafikan ahwal itu kan, menafikan ahwal tu yang lebih tahqiq, maknanya mengisbatkan ahwal tu qaul dhaif. Jadi tak ada beza antara kaunuhu qadiran dengan kudrah. Sebenarnya benda yang talazum. Makna kaunuhu qadiran itu ialah qiyamus sifat pada zat. Maksudnya kaunuhu qadiran qiyamnya kudrah pada zat. Kaunuhu muridan qiyamnya iradah pada zat. Itu contohnya Zaid lah. Kan kita belajar Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Apa makna qaimun itu? Qaimun tu maksudnya qiyamnya sifat qiyam pada Zaid, ataupun Zaidun alimun. Zaidun alimun. Zaidun alimun tu maknanya qiyamnya sifat ilmu pada Zaid. Qiyamnya sifat ilmu itu nak bagi tahu Zaidun alimun. Jadi tak ada apa pun sebenarnya. Yang alimun tu iktibar saja, bagi siapa yang wujud hanya ilmu dan zat. Bagi Allah lah. Bagi Allah Ta'ala semua sifat ma'ani itu wujud dalam bentuk makna, kemudian dia qaim pada zat. Zat wujud, sifat ma'ani wujud. Kalau sifat ma'nawiyah amrun i'tibari. Iktibar bagi qiyamnya sifat ma'ani itu pada zat Allah Ta'ala. Tak tahulah, kena tanya dia orang. Saya tak tahu. Tak mengaji Tarik Pada'in ni. Tapi kita kena ambil murad daripada tuan punya kata-kata lah. Satu lagi sudut lah, kalau dia apa, itulah dia ismi sifat masdari ta'alluq. Dah tentulah masdar tu kan madalla alal hadas, semuanya sifat tu ada dia punya fungsi dia. Talbus sifat amran zaidan ala qiyamihi bimahalliha. Itu kan makna ta'alluq. Talbus sifat amran zaidan ala qiyamihi bimahalliha. Talbus tuntutan satu sifat, amran zaidan perkara tambahan, kerana dia qiyam pada mahal dia. Maknanya apa fungsi sifat itu ada pada zat. Jadi fungsi dia masing-masing lah. Kudrah untuk taksir bil ijab wal idam, iradah untuk taksis, ilmu untuk inkisyaf dan sebagainya. Saya memang sampai sekarang saya tak pasti lagi apa
Tarik Panak ni saya kena tanya dia orang. Dah banyak kali lah ajak duduk berbincang kan. Kena set lah, ustaz tolong set kan, panggil semua kita duduk bincang. Apa maksud dia, kemudian apa sandaran dia. Selesai lah. Saya tak nak bahas dalam ni pasal nanti pening. Orang awam kat sini pening. Ya memang ada wajah tu. Nah, itu kalau kami tak kata macam tu lah. Kalau apa yang saya faham, berkata-kata dengan berkata tak sama. Berkata tu fa'il. Berkata-kata itu bukan fa'il. Berkata-kata itu sifat ma'nawiyah. Bagi saya lah. Berkata-kata. Maksud berkata-kata itu macam berkuasa lah. Berharta, memiliki harta. Dia tu berilmu kerana dia ada ilmu, memiliki ilmu. Dia kan, salah satu makna dia ni berilmu lah sebab dia ada ilmu, sifat ma'nawiyah. Dia berharta, jadi dia ada harta. Dia boleh berkata-kata. Kalau berkata lain, kalau berkata baru fa'al. Kalau berkata, menurut saya baru kata. Contohnya kita qala Abu Hurairah tu, Abu Hurairah berkata, mana kita kata Abu Hurairah berkata-kata. Berkata-kata bukan makna berkata lain. Saya dengar tadi Babari Taudin dia bantai sama-sama je semua, tu yang saya pening ni. Berkata-kata dengan berkata ni sama ke? Berkata-kata sifat ma'nawiyah. Berkata baru fa'al. Jadi adakah Allah ta'aluk sifat kalam itu sekarang ni khilaf yang paling besar pada sifat kalam tu Allah berkata itu. Maknanya Allah Ta'ala apa maksudnya mengelah itu isu dia sekarang ni. Kalau Allah Ta'ala tu bermutakallim, itu sepakat. Allah Ta'ala mutakallim itu sepakat. Tapi khilafnya apa makna mutakallim itu? Kita makna mutakallim itu qiyamnya sifat kalam pada zat. Dan qiyamnya sifat kalam pada zat itu maknanya kalam nafsi. Bukan huruf, bukan suara, bukan lafaz. Qadim. Ya, tidak ada taratub, tidak ada awal akhir, selesai. Kita tak bahas lebih pada itulah setakat ni Asy'ariyah. Yang umum lah, yang pergi dalam dia ada dalam sifat kalam ni yang datangkan pendapat-pendapat baru dalam sifat kalam ni, seperti Imam Iji, Syarastani, Taftazani, Dawani. Itu mulalah dia ada pendapat-pendapat baru di dalam Asy'ariyah. Nisbah kepada dia termasuklah pada ayat ada cenderung kepada kalam Karamiyah pun ada, cenderung kepada Dawani pun ada. Macam-macam nak gabung semua kot, tak tahulah, wallahu alam. Tapi masalahnya di sesama dia pun khilaf tu yang saya pening tu. Saya tak jumpa pun semua orang. Jumpa Babeli tanya lain, jumpa Ustaz Din cerita lain. Nanti orang nak tanya lagi pada Ustaz Muhazir apa yang dia faham, tanya kepada Babeli tahu dia apa yang dia faham. Tabayun dululah, dapatkan penjelasan pada dia orang. Sebab ada yang dakwa kata apa yang Ustaz Din faham daripada tu tak sama, lain. Ustaz Din salah faham katanya. Saya pun tak tahu. Saya malas masuk campur bab ni. Ini benda furuk habis. Matalis sama'ah tentang apa? Arad. Sifat-sifat arad. Dah dalam dia sebutlah arad tidak boleh intiqa, tidak boleh bersembunyi, tidak boleh qaim bizat, tidak qadim. Ya, kami menunggu ya. Saya menunggu, Ustaz Raja Mukhlis. Saya dua lah, selalu saya dengan Ustaz Raja Mukhlis. Kami dua tunggu. Kami dah jemput Ustaz Muhazir. Kami dah jemput Babari Taudin. Dan Babeli pun dah jemput, dah jumpa dah pun. Tapi tak sampai penghujung dia. Tak ada conclusion. Babeli sendiri pun dia pun tunggu juga. Dia kata dia pun tunggu hasil juga. Dia anak murid apa ni ayah dia kan, sekam.
dia pun ada pendirian dia sendiri juga. Itu masalah dia. Hasil daripada kami jumpa Babali, kemudian Ustaz Rashid pun kata nak buat perjumpaan, tak jumpa pun. Raya dia kata nak buat perjumpaan, ni dah masuk nak raya yang kedua ni. Harap-harap dah boleh jumpa Baba Rashid pun okey lah. Ajaklah siapa yang pengikut Baba Rashid. Itu ulama besar tu. Ulama kalam. Memang hebat lah. Baba Rashid tu memang antara yang penjelasan dia tu panjang. Tapi saya kena tak faham juga. Tapi nak jumpa lah. Nak jumpa bincang. Susah. Lepas PKP ni insyaAllah siapa yang rajin, yang ada talab, ada. Okay, kita boleh jumpa bincang tu je. Maknanya pastikan tarik pada air tu yang piau. Yang mana yang betul-betul murad pada air. Kemudian kita nak dijelaskan satu-satu. Kemudian kita nak tahu sumber dia. Daripada mana dia ambil. Itu je. Bukan nak apa pun. Bukan nak bergaduh, nak maki hamun, tak ada. Kami nak tahu je. Kalau ada kan sumber. Mungkin kitab yang pada air baca kita tak baca. Mungkin. Tapi sebab kebanyakannya tak, yang dah kami baca tak ada lah. Itu je. Atau mungkin istilah dia tu digunakan istilah tu untuk kepada istilah yang apa ni yang dipakai oleh ulama syarah tu, dia tukar istilah. Itu tak tahulah, wallahu alam. Ada apa ni, Ustaz Din bagi saya satu fail. Ustaz datang rumah saya 2 kali. Bagi saya satu fail semua kitab-kitab pondok. Semua kitab-kitab ada. Memang nyatalah di situ dia kata mabda' lah apa semua tu. Zat Allah Ta'ala ghuyub daripada segala yang ghuyub. Apa makna ghuyub tu, Ustaz? Ghuyub itu ghaib. Ghaib. Jamak dia ghuyub. Betul ke, Ustaz? Kalau salah betul kan? Dia ghaib dari pandangan kita sekarang ni lah. Itu juga kita melihat Allah Ta'ala. Ni tolonglah. Siapa nak kumpulkan tu, saya nak tanya. Siapa yang nak jadi orang penganjur yang berusaha untuk menghubungi kedua-dua belah pihak, panggil, datang, kita duduk sama-sama. Siapa yang boleh jadi penganjur? Ni lepas raya ni kan, tu mungkin PKP dah habis. Lepas habis PKP, kita buat jamuan raya, kita duduk bincang. Panggil lah, saya penganjur. Siapa saya nak menganjur? Dia kena orang yang ada hubungan dengan dua-dua pihak tu. Jadi penganjur kumpul, panggil semua. Kita duduk bincang, selesai. Kami tunggu lama dah. Kami dah bincang dengan Babali. Saya dengan Ustaz Raja dah bincang dengan Babali. Berapa kali dah bincang. Panggil Ustaz Muhazir tak datang. Panggil Babali tadi tak datang. Macam mana? Ya, benda ni benda dalam sebenarnya. Saya tak suka pun bahas di kalangan awam-awam bab ni. Buat apa dah? Jadi itu manhaj yang keempat. Nanti insyaAllah sambung yang kelima insyaAllah. Dekat tajuk kuliah tu bukan semestinya ikut tajuk di sini. Ikut apa poin di sini ya. Sini dibagi dalam berapa belas manhaj di sini. Dan tajuk yang saya tulis tu ikut siri. Maknanya manhaj hanya satu, maknanya siri satu. Bukannya poin di sini. Dia bagi poin ni. 1, 2, 3. Kita baru bahas yang keempat. Nanti kita sambung besok insyaAllah yang kelima insyaAllah. Cukup Apa hukum kata huruf dan kalimat yang qadim bagi seperti yang dikatakan Syarastani? Itu menyalahi Asy'ariyah tu kita kata. Mazhab Asy'ariyah jumhur kata kalam nafsi makna. Bukan lafaz, bukan huruf, bukan suara. Tapi adakah dia furu' ataupun usul? Payah nak jelaskan furu' ni atau usul.
kalau kita kata dah jelas zahirnya dia furu' lah. Zahirnya dia furu'. Nak kata furu' Islam ke furu' Ahli Sunnah atau furu' Asy'ariyah. Pecah tu. Furu' Islam tu dah tentulah furu' Islam, furu' Ahli Sunnah wal Jamaah, furu' Asy'ariyah. Sebab apa? Dalam Asy'ariyah sendiri pun ada yang isbatkan. Kalau usul akidah mana boleh khilaf. Akidah tak boleh khilaf. Dia yang usul je Allah Ta'ala itu mutakallim. Itulah usul dia dalam bab ni. Itulah usul. Asas Asy'ariyah ke, asas Ahli Sunnah ke, atau asas Islam. Dia kena furuk dengan usul ni pecah. Bagi saya lah, apa yang saya faham, saya baca kitab, furuk ada furuk Islam, ada furuk Ahli Sunnah, ada furuk Asy'ariyah. Maksudnya ada asal, ada usul dan furuk Islam, usul dan furuk Ahli Sunnah, usul dan furuk Asy'ariyah. 3 peringkat. Dia ada pecahan lagi. Maknanya ada furuk Ahlus Sunnah, ada furuk Ahlus Sunnah, kemudian ada furuk Asy'ariyah lagi. Jadi kalau mengatakan bahawa Allah berkata berhuruf dan bersuara, kalau kita pun kata kan Allah berhuruf dan bersuara, tapi kalam lafzi. Apalah, zaman sekarang mana ada ulama? Zaman sekarang tak ada ulama. Zaman sekarang semua ustaz. Talabul ilm lah. Kita nak claim diri kita ulama, tunggu kita mati lah. Tunggu kita mati, adakah ilmu kita diguna pakai, itu mungkin ulama lah. Saya pun tak mengaku ulama. Tak berani nak mengaku ulama. Kita talabul ilm. Kita masih menuntut ilmu. Jadi tak tahulah. Janganlah kita tembak-tembak macam ni. Jadi kita sama-sama menuntut ilmu. Kita maknanya kalau kita kata kita ni ulama, memang kalau pada zat Allah Taala kita kata tak ada suara, bi ghairi harfin wala sautin tu jelas kan. Asy'ariyah tu jelas. Cuma kita tak nak kita tak juga. Isu dia macam inilah. Apa yang saya faham, isu dia okey. Semua sepakat Allah tu mutakallim. Allah itu mutakallim. Okey. Sekarang ni bila mutakallim maksudnya bersifat dengan sifat kalam. Okey, sekarang ni pecah lepas tu pecah dia mula-mula terjadi dalam isu dalam ulama Islam. Okey, bila Allah tu ada sifat kalam, okey, kalam Allah tu makhluk ke ghairu makhluk? Itu kan mula berlakunya punca perbahasan dia. Kalam itu makhluk atau ghairu makhluk. Itu punca mula-mula. Lepas tu kalam itu huruf dan suara ke bukan? Imam Bukhari sini pun ada kan kena fitnah tu. Sebab dia kata bagi aku af'al ibad itu makhluk. Tu dia karang kitab kan af'alul ibad. Itu makhluk. Khalqul af'alul ibad. Khalqul af'alil ibad maknanya af'al manusia termasuk bacaan dia. Termasuk bacaan manusia. Jadi kita Asy'ariyah kata kalaulah setiap sifat yang qaim pada zat Allah Ta'ala, maka dia tidak boleh taghayyur, tidak boleh ada unsur hawadis. Jadi kalau huruf dan suara itu hawadis, dah tentulah kalam Allah. Yang kalam nafsi itu bukan huruf, bukan suara, itu Asy'ariyah lah. Kemudian walaupun ada beberapa kan seperti Imam Syarastani, Imam Iji, Taftazani, Dawani, ada itu. Kalau kita menganggap dia masih Asy'ariyah lagi. Tapi bila ditanya makna maksud yang dikatakan kalam Allah itu suara dan huruf, Quran tu bukan suara dan huruf, Quran suara huruf juga. Kita kata itu kalam lafzi. Itu kalam lafzi. Kalam lafzi berhuruf bersuara lah. Kalam lafzi berhuruf bersuara. Yalah, dia kan Imam Ghazali kata kena faham tentang qiraah dengan makru'. Beza antara qiraah dengan makru', kitabah dengan maktub. Jadi kalau qiraah itu ya memang makhluk. Qiraah itu kan mengeluarkan huruf dan suara. Tapi makru' itu adalah kalam lafzi itu dalil. Iyalah, itulah Asy'ariyah. Kalam lafzi itu makna kalam lafzi itu adalah dalil bagi sebahagian madlul kalam nafsi Allah.
Kalau Asy'ariyah, kalam nafsi tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalam nafsi. Adapun kalam lafzi, sebab kita kan kalam Allah tu lafaz mushtarak. Menurut Asy'ariyah yang muktamad, kalam Allah itu lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak dua hakikat. Dua hakikat. Jadi yang pertama, makna pertama iaitu kalam nafsi yang qaim pada zat Allah Taala, itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Kemudian kalam lafzi. Kalam lafzi bersuara, berhuruf, tertulis di mushaf, dibaca dan dihafal. Ya. Apa nak kuyah ni? Apa nak kuyah? Siapa dah mandi? Ya. Dah pergi pakai baju. Baju. Ya. Pergi pakai baju. Jangan kacau abah. Itu je basic dia. Asy'ariyah punya basic tu je. Kalam Allah tu lafaz mushtarak. Ada yang kata hakikat majaz, tapi itu yang rajihnya mushtarak. Terus kalam Allah merujuk kepada kalam nafsi, satu lagi kalam Allah merujuk kepada kalam lafzi. Kalam lafzi dah tentu bersuara, berhuruf, yang tertulis di mushaf, yang dibaca oleh qari, yang dihafal oleh hafiz, itu jelas bersuara, berhuruf, kalam lafzi. Jadi isunya di situ dia, kalam Allah tu, bila dia kata kalam Allah itu bersuara, berhuruf ke tidak, kita tanya dulu kalam yang mana, lafzi ke atau kalam nafsi. Kalau dia kata kalam nafsi Allah, mana pada zat Allah Ta'ala itu ada suara dan huruf yang qadim, itu memanglah. Kalau Asy'ariyah tolak lah tu. Asy'ariyah tolak. Itu betul lah. Itu orang tidak berakal lah mengatakan bahawa Quran itu qadim, maksudnya mushaf itu qadim, itu melampau lah. Itu menyalahi hukum akal yang jelas. Biasalah tu. Tapi ada macam Syarastani ataupun Iji ataupun lagi Imam Dawani, Taftazani kata yang lafaz yang qaim, lafaz yang qadim, qaim pada zat, itu maknanya menyalahi jumhur Asy'ariyah lah, itu je. Menyalahi jumhur Asy'ariyah. Wallahu alam. Ustaz, jangan drag orang awam pening nanti. Orang awam dia pening apa ni. Ini kalangan ustaz-ustaz saja. Di kalangan ustaz-ustaz sajalah. Allah tak melafazkan kalam lafzi. Memanglah Allah tak melafazkan. Kalau Allah melafazkan, jadi suara tu keluar kat mana? Allah tidak. Maknanya saut dan huruf itu tak keluar daripada zat. Kalau keluar daripada zat, itu tajsim lah tu. Itu tajsim, tak boleh. Wallahu alam. Mohon minta maaf banyak-banyak. Nanti kita buat grup ustaz-ustaz lah, khusus kita bahas bab ni. Untuk orang awam, kesian orang awam pening-pening ni. Tujuan saya buat untuk awam je. Saya ni level-level orang awam je pun. Nanti untuk ustaz, saya pun nak tahu juga lebih banyak lagi. Kita belajar lah. Kita sama-sama muzakarah sesama ustaz, insyaAllah. Tapi tolonglah seorang buat jadi penganjur. Saya tunggu je. Setkan tarikh, tempat, call, kita datang. Kita jumpa, kita bahas. Saya nak jadi penganjur, saya tak mampu. Saya siapa kan? Carilah orang yang agak-agak yang ada nama yang boleh ditaati sikit. Jadi penganjur, panggil semua ustaz-ustaz, kita duduk, kita bincang. Sambil makan ketupat ke. Wallahu alam, setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, pentadbir kelemahan saya lah, minta ampun, minta maaf. Kena buat grup saya kalau tulisan saya memang minta maaf lah. Tulisan saya minta maaf, saya verbal je. Buat grup, jumpalah, mau jumpa face to face. Kalau chat dalam WhatsApp, grup saya minta maaf lah. Saya memang bukan ahli, bukan musannaf saya. Saya bercakap boleh, menulis payah sikit lah. Wallahu alam, kita tangguh dengan kafarah murad. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.